antara kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anggota Perkhidmatan Awam yang telah melanggar peruntukan-peruntukan di dalam Aku Janji. Sahabat-sahabat anggota Perkhidmatan Awam yang saya kasihi sekalian, tentunya anda pernah mendengar ungkapan pepatah Melayu mengatakan, jika kerbau dipegang pada talinya, manusia dipegang pada janjinya. Ungkapan ini sebenarnya membawa pengertian yang sangat-sangat penting kerana ia merujuk kepada kejujuran dan integriti individu terhadap sesuatu tanggungjawab yang patut dilaksanakan dalam janjinya. Baiklah, apa sebenarnya Aku Janji dalam Perkhidmatan Awam ini? Pertama, saya ingin membawa tuan-tuan kepada apa sebenarnya dimaksudkan dengan janji. Semua orang pernah berjanji, semua orang suka berjanji, tetapi tidak semua orang suka menunaikan janji. Bayangkan, setiap tahun, setiap hari, ada saja janji-janji yang kita utarakan. Siapa yang tidak pernah berjanji di setiap awal tahun? Tentu ada yang pernah berazam untuk melakukan sesuatu, melakukan itu dan ini. Tetapi adakah anda dapat menunaikan azam tersebut? Azam itu adalah sebahagian daripada janji pada diri anda. Nah, tuan-tuan, ikut Dewan Bahasa dan Pustaka, janji adalah pernyataan kesediaan untuk membuat atau memberi sesuatu. Dan perkara ini, kalau kita lihat, ia memerlukan lafaz ikrar kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Apa yang lebih penting ialah bagaimana kita mau melaksanakan janji tersebut. Aku janji pula apa? Aku janji diartikan sebagai jaminan atau ikrar yang mesti dilafazkan, yang berhubung dengan pelaksanaan dan tanggungjawab diri terhadap institusi dan organisasi. Ini adalah jaminan berhubung kontrak seseorang yang tertakluk di bawah undang-undang. Bayangkan, kita sebagai anggota Perkhidmatan Awam tentunya mempunyai kontrak perkhidmatan antara kita dengan majikan, antara kita dengan jabatan, antara kita dengan kerajaan dalam Perkhidmatan Awam ini. Baik, mengapa kita perlu berjanji? Apa perlunya Aku Janji? Dan kenapa Aku Janji ini mesti dibuat di dalam Perkhidmatan Awam? Dalam Pekeliling Perkhidmatan Awam menyatakan Aku Janji ini bertujuan untuk menimbulkan kesedaran kita sebagai anggota Perkhidmatan Awam betapa pentingnya melaksanakan tugas dengan setia, jujur, tanggungjawab dan dedikasi. Yang lebih penting adalah setiap kita harus lebih profesional, selaras dengan hasrat kerajaan yang memerlukan, menghendaki dan ingin melahirkan sebuah Perkhidmatan Awam yang cekap dan berwibawa, supaya Malaysia boleh maju dalam suasana yang aman dan harmoni. Kenapa kita perlu berjanji? Kenapa kita perlu melakukan atau menyediakan Aku Janji? Pertama ialah untuk mengingatkan kita sebagai anggota Perkhidmatan Awam bahawa kita ada kontrak, kita ada perjanjian, kita ada keperluan melaksanakan sesuatu di antara kita dengan majikan, dengan ketua jabatan kita atau dengan organisasi kita. Kedua adalah bagi memenuhi keperluan tanggungjawab kita di bawah rukun negara yang kedua, iaitu tanggungjawab untuk taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong, Yang di-Pertuan Negeri, Kerajaan, Persekutuan Negara maupun negeri. Dan yang ketiga adalah untuk menetapkan bahawa kita ada keperluan untuk memenuhi tanggungjawab menunaikan Aku Janji di bawah Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah tahun 2028. Dan yang terakhir, kenapa kita perlu berjanji? Ialah untuk mengingatkan kita berkenaan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, untuk kita membicarakan tentang Aku Janji seterusnya, suka saya membawa tuan-tuan pada sejarah permulaannya Aku Janji dalam Perkhidmatan Awam, khususnya di negeri Sabah. Bermulanya Aku Janji, arahan membuat Aku Janji ini adalah dikeluarkan oleh Kerajaan Persekutuan melalui Pekeliling Perkhidmatan bilangan 7 tahun 2001. Daripada pekeliling tersebut, Kerajaan Negeri Sabah telah bersetuju untuk menerima pakai pekeliling berkenaan Aku Janji tersebut untuk dilaksanakan di negeri Sabah. Maka itu dikeluarkan satu arahan berkenaan Aku Janji dalam Perkhidmatan Awam Negeri melalui Pekeliling Perkhidmatan Negeri Sabah
bilangan 1/2002. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anggota perkhidmatan awam juga tidak terkecuali melaksanakan tugas dengan cekap dan bertanggung jawab. Daripada arahan tersebut, semua anggota perkhidmatan awam dikehendaki menandatangani dan melafazkan ikrar aku janji di hadapan ketua jabatan masing-masing. Daripada arahan tersebut, mulai tahun 2002 sehinggalah pada tahun 2008 dan digubal sebuah peraturan yang baharu bagi menggantikan Perintah Am Negeri Sabah, yaitu Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008 yang dikuatkuasakan pada 1 Januari 2009. Di dalam peraturan ini, arahan aku janji daripada pekeliling tersebut telah dimuatkan di dalam peraturan menjadi arahan tetap kepada bukan saja anggota perkhidmatan awam yang sedang berkhidmat, tetapi mereka yang baru dilantik dalam perkhidmatan awam untuk terus menandatangani aku janji. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tahukah anda kandungan aku janji, tuntutan dalam aku janji ini adalah berkaitan dengan peraturan di bawah peraturan 205 dan 208 dalam peraturan pegawai awam. Apa ia peraturan 205? Yaitu pegawai awam dikehendaki mematuhi segala peraturan pekeliling atau apa-apa surat keliling atau apa juga arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan dari semasa ke semasa. Dan peraturan 208 pula adalah berkenaan dengan tata kelakuan dan tata tertib pegawai awam. Pelanggaran peraturan-peraturan boleh dikenakan tindakan tertib dan ini menjadi tuntutan kewajipan untuk kita melaksanakan aku janji dalam perkhidmatan awam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita telah pun bercakap tentang bagaimana mulanya aku janji, pengenalan tentang aku janji. Kita masuk kepada perkara-perkara aku janji. Tahukah tuan-tuan, dan berapakah perkara aku janji yang ditetapkan dalam peraturan? Jadual pertama Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah telah menggariskan sebanyak 9 terma aku janji. Apakah terma-termanya? Pertama adalah menumpukan tak setia yang tidak berbelah bagi kepada yang di-Pertuan Agung, yang di-Pertuan Negeri, Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, Negara dan juga Negeri Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan, pegawai awam yang memegang jawatan selama mana dia diperkenankan oleh yang di-Pertuan Agung atau yang di-Pertuan Negeri, sewajarnya setiap daripada kita sebagai pejabat awam menumpukan tak setia kita yang tidak berbelah bagi kepada di-Pertuan Agung, yang di-Pertuan Negeri, yang juga merupakan simbol kedaulatan negara dan negeri kita. Tuan-tuan tentu masih ingatkan lawatan yang di-Pertuan Agung ke negeri Sabah. Suatu yang menarik bukan? Ramai sahabat-sahabat kita, bukan saja mereka, malah saya sendiri pun turut merasa bangga kerana terpilih di dalam Malaysia ini. Sabah antara yang terpilih, termasuk Sarawak sebagai sebuah benua Borneo yang terpilih untuk dijelajahi, bagi melihat sendiri bagaimana keadaan kita, mendekati kita rakyat, sebagian daripada rakyat di negara Malaysia ini. Begitulah tertariknya, begitulah cantiknya keadaan kita di Malaysia. Sebagai anggota perkhidmatan awam adalah menjadi tanggungjawab kita untuk mencurahkan kebaktian kita kepada kerajaan demi memastikan negara dan negeri ini sentiasa makmur di bawah naungan yang di-Pertuan Agung dan yang di-Pertuan Negeri Sabah. Aku janji ini juga adalah selaras dengan prinsip rukun negara, yaitu kesetiaan pada raja dan negara. Dengan menghayati, mematuhi aku janji ini, tentunya kita akan dapat melahirkan jiwa bekerja dengan dedikasi, komited, bertanggungjawab dan mempunyai semangat patriotisme yang tinggi untuk memajukan negeri dan negara kita yang tercinta ini.
Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai penjawat awam yang juga merupakan ejen kepada kerajaan, sudah pasti kita bertanggungjawab untuk melaksanakan agenda kerajaan demi kepentingan awam dan dalam bentuk atau rangka memberi perkhidmatan yang terbaik kepada orang ramai. Oleh itu sewajarnya kita menumpukan kesetiaan dan memberikan sokongan sepenuhnya kepada kerajaan yang memerintah. Dalam arti kata lain, the governor of the day. Contoh-contoh pelanggaran dalam Aku Janji ini: bersebahat dengan musuh negara. Ya, tentu ramai yang mengetahui perkara ini pernah berlaku. Membocorkan rahsia kerajaan juga pernah berlaku. Memburukkan serta memperkecilkan dasar dan tindakan kerajaan. Apatah lagi, benda-benda seperti ini banyak boleh kita lihat di dalam media sosial pada hari ini. Dan tidak ketinggalan, mungkin kita tidak familiar apabila mungkin ada di antara kita awam yang mempunyai bakat seni terlibat dalam lakonan-lakonan filem atau drama yang memburukkan atau memperkecil-kecilkan dasar negara dan kerajaan. Pegawai yang menentang atau mengkritik dasar kerajaan akan merosakkan kebolehpercayaan dan keutuhan perkhidmatan awam keseluruhannya. Prinsip tanggungjawab bersama secara kolektif dan kesatuan dalam perkhidmatan awam akan dipersoalkan. Pegawai yang tidak patriotik pula boleh dianggap sebagai tidak berkemampuan dalam melaksanakan dasar dan program untuk kemakmuran rakyat, negeri, dan negara. Dalam Aku Janji yang kedua ini, pegawai yang gagal mematuhi peraturan dan enggan mengamalkannya atau bersifat negatif terhadap nilai-nilai murni dengan sendirinya telah memperlihatkan sikap yang tidak bertanggungjawab. Mereka sebenarnya telah mengkhianati amanah orang ramai yang mengharapkan perkhidmatan yang terbaik dan berkualiti dari sebuah perkhidmatan awam. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah contoh-contoh yang dikatakan melanggar Aku Janji ini? Apa yang ingin saya kongsikan ini tentunya tuan-tuan sendiri pernah melihat, malah pernah mengalami di persiaran tuan-tuan dalam suasana kerja. Pertama ialah kecuaian dalam menjalankan tugas. Bagaimana kecuaian yang dimaksudkan? Saya ambil contoh. Jawatan pemandu, seorang pemandu kenderaan yang tentunya mempunyai kepakaran atau kemahiran tertentu dalam memandu, tetapi telah terlupa dan terlalai dalam melaksanakan ketika dia melaksanakan tugas tersebut. Contoh, memandu laju sehingga menyebabkan kemalangan atau mungkin kecederaan kepada orang lain, atau kerosakan kenderaan jabatan itu sendiri yang akhirnya merugikan kerajaan untuk membaiki kenderaan, untuk membayar ganti rugi kepada mangsa kemalangan. Dan benda-benda seperti ini, contoh-contoh seperti ini juga tidak mustahil pernah berlaku dalam perkhidmatan awam. Antaranya lagi apa ya? Menyebabkan kehilangan harta benda kerajaan. Ini juga pernah berlaku. Satu ketika pernah berlaku kereta kerajaan hilang. Satu ketika pernah berlaku komputer atau laptop kerajaan hilang. Laptop yang disediakan kepada pegawai yang diberi tanggungjawab untuk mengguna dan menjaga keselamatan laptop tersebut akhirnya hilang begitu saja. Akhirnya kerajaan menanggung kerugian atas kehilangan tersebut. Apalagi menyebabkan kerugian pada jabatan dan kerajaan. Ini sebagian daripada contoh-contoh kecuaian. Tapi dalam konteks Aku Janji yang kedua ini, yaitu akan sentiasa melaksanakan tugas dengan cermat, bersungguh-sungguh, cekap, jujur, amanah dan tanggungjawab. Perkara-perkara negatif masih tetap berlaku. Apalagi kesalahan-kesalahan lain, contohnya tidak jujur dan tidak amanah, berpura-pura sakit. Tuan-tuan, dalam perkhidmatan awam ini kita tidak pernah lekang daripada mendengar berkenaan dengan isu-isu yang selalu dimainkan berkenaan sijil cuci sakit palsu. Satu ketika dulu, saya tidak pasti, mungkin sekarang masih ada
cuma mungkin berkurang disebabkan oleh penguatkuasaan yang semakin kuat. Apalagi menggunakan CGT palsu, mengukakan bil palsu dalam tuntutan, dan macam-macam lagi, termasuk mengubah maklumat risit yang didapati daripada setiap pembayaran, termasuk risit yang dikeluarkan melalui pembelian online atau pembayaran online, risit hotel dan sebagainya. Sudah ada berlaku risit melalui online pun boleh dimanipulasikan, diubah kandungannya. Untuk apa? Mendapatkan sedikit keuntungan. Tuan-tuan dan puan-puan, tahukah Anda, mengukakan tuntutan palsu, mengukakan bil palsu, membuat maklumat palsu adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman denda dan penjara atau kedua-duanya. Ada lagi kes lain? Ada. Apa dia? Menggunakan wang hasil kutipan untuk kepentingan peribadi. Mereka yang berkhidmat dalam menjalankan tugas-tugas membuat kutipan, wang kutipan tidak dihantar, dimasukkan ke dalam akaun jabatan yang sepatutnya, sebaliknya digunakan untuk kepentingan peribadi, sehingga kerajaan menanggung kerugian daripada hasil kutipan yang tidak dapat dimasukkan dalam akaun wang disatukan. Apa lagi kesalahan-kesalahan lain? Banyak lagi kesalahan-kesalahan lain yang turut menyumbang kepada pelanggaran aku janji yang kedua ini. Apa dia? Dengan sengaja mengambil cuti rehat di saat-saat perkhidmatannya sangat-sangat diperlukan. Pada ketika itulah mengambil cuti rehat, atau pada waktu itulah dia menggunakan cuti sakit, berpura-pura uzur dan sebagainya. Ada lagi seorang penyilat tidak melaporkan kesalahan dengan sengaja walaupun dia tahu. Ini menunjukkan penyilat yang tidak bertanggung jawab, tidak cekap. Malah penyilat seperti ini juga dianggap tidak boleh menjalankan tugasnya dengan sempurna. Apakah kesan kepada kegagalan melapor ini? Kesannya ialah apabila peraturan dilanggar oleh seorang pegawai, yang kesalahan itu tidak dilaporkan kepada pihak atasan, maka kesalahan itu boleh dianggap diterima oleh pegawai lain, dan pegawai lain yang tidak biasa melakukan kesalahan melihat kesalahan yang dibiarkan itu akan melakukan kesalahan yang sama. Akhirnya kesalahan itu akan menjadi ulat dan menular kepada kaki tangan yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak cukup dengan itu lagi. Kita ada lagi kesalahan yang paling biasa kita lihat. Saya percaya hingga ke hari ini pun masih ada. Ya, kita nampak perkara ini seperti biasa sebab ia sudah menular terlalu pesat di antara jabatan ke jabatan. Kesalahan apa? Tidak hadir bertugas. Ini kesalahan yang paling common, paling banyak berlaku dan paling kritikal berlaku. Ada yang dilaporkan tidak hadir bertugas sehingga beratus hari, ada yang sehingga beribu hari. Mengapa ini berlaku? Alasannya senang saja, kembali kepada penyelia itu tadi, di mana tanggung jawab penyelia untuk melaksanakan tanggung jawabnya melaporkan kesalahan. Ada penyelia mengatakan dia sendiri tidak sedar, kaki tangan di bawahnya ini tidak hadir. Persoalannya ialah bagaimana seorang penyelia boleh tidak sedar ada kaki tangannya yang tidak hadir, sedangkan tanggung jawabnya untuk memastikan setiap hari kaki tangannya berada di pejabat dan menjalankan tugas. Sepatutnya penyelia harus prihatin, mencari kaki tangan yang tidak ada setiap hari dan memastikan kaki tangan itu ada setiap hari. Ini tanggung jawab. Kes-kes tidak hadir bertugas paling banyak dilaporkan dalam perkhidmatan awam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, aku janji yang ketiga, yaitu tidak akan membelakangkan tugas awam kerana kepentingan pribadi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sentiasa berada di dalam berbagai cabaran semasa dalam perkhidmatan awam. Dugaan, cubaan yang datang daripada pihak-pihak yang ada di sekeliling kita itu dalam kita melaksanakan tugas sentiasa memberikan cubaan yang sangat-sangat kuat. Soalnya, sejauh mana kita dapat mengawal diri kita untuk menghadapi cubaan-cubaan tersebut. Tidak akan belakangkan tugas awam kerana kepentingan pribadi. Apakah kesalahan-kesalahan atau contoh-contoh perlakuannya?
menguruskan hal perniagaan sendiri atau keluarga dalam waktu pejabat. Perkara ini banyak berlaku sebenarnya. Kita tidak nafikan ada antara anggota perkhidmatan awam ini yang mempunyai perniagaan, sama ada perniagaan kecil maupun perniagaan besar. Soalnya ialah bagaimana mereka menguruskan perniagaan itu dalam waktu pejabat. Perkara kedua, adakah perniagaan itu telah mendapat kelulusan dan pengecualian daripada Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri. Itu ada tuntutan dalam peraturan. Tuan-tuan dan puan-puan, mengurus perniagaan sendiri atau keluarga dalam waktu pejabat, itu bermakna kita telah menggunakan waktu pejabat, waktu rasmi kita dalam bekerja untuk urusan pribadi. Suka saya ingatkan, dalam perkhidmatan awam, kita bekerja ditetapkan dari jam 8 hingga jam 5, atau dalam waktu fleksi jam 7.30 hingga 4.30, atau selewatnya jam 9 hingga jam 6, yaitu lengkap 9 jam termasuk waktu rehat tengah hari. Tanpa sedikit pun kita mengurangkan masa. Apabila terkurangnya masa, tidak ada pun sekali kerajaan akan mengurangkan gaji kita. Itu bermakna kerajaan telah melaksanakan tanggungjawabnya untuk membayar gaji, untuk memenuhi keperluan seperti mana yang ditetapkan semasa kita ditawarkan dalam perkhidmatan awam. Bagaimana pula dengan kita? Sebab itu saya selalu katakan, jangan ditanya apa kerajaan buat kepada kita, apa perkhidmatan awam buat kepada kita, tetapi tanya diri kita, apa yang telah kita sumbangkan, apa yang telah kita buat kepada perkhidmatan awam. Walaupun masa sedikit yang kita gunakan untuk perkhidmatan atau kepentingan pribadi, namun ia tetap masa yang dibayar oleh kerajaan untuk kita melaksanakan tugas demi kepentingan awam. Tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada isu menguruskan hal perniagaan sendiri, terdapat juga isu-isu besar. Contohnya, menerima suapan, menerima rasuah, menyalahgunakan kuasa, menerima apa-apa imbalan daripada pihak-pihak tertentu untuk kepentingan sebelah pihak sahaja dan kepentingan dirinya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan awam. Coba tuan-tuan bayangkan, dengan hanya wang sedikit itu, tuan-tuan telah membelakangkan keperluan awam yang lain. Maka bagaimana pula mereka dapat mendapatkan perkhidmatan kita yang terbaik, yang kita boleh katakan inilah perkhidmatan awam. Tuan-tuan dan puan-puan, kesalahan rasuah bukan satu kesalahan kecil, tapi satu kesalahan yang sangat besar yang juga merupakan musuh utama negara. Dan anggota perkhidmatan awam adalah antara yang paling kritikal dalam isu rasuah, penyalahgunaan salahguna kuasa dan melibatkan ketirisan dalam perkhidmatan. Tuan-tuan dan puan-puan, salah guna kuasa, mengutamakan saudara-saudara, rakan-rakan, orang yang rapat dengan kita semasa menimbang satu permohonan, itu juga satu masalah perlakuan yang melanggar aku janji kita yang ketiga. Tahukah tuan-tuan, orang-orang yang dekat kita itu adalah termasuk keluarga kita, diri kita sendiri, saudara mara, termasuk kawan-kawan. Ini ditakrifkan di dalam Plan Integriti Nasional dan juga beberapa plan yang lain termasuk plan anti rasuah dan sebagainya. Melaksanakan amanah dan kuasa, ini adalah tuntutan dalam integriti penjawat awam, yaitu melaksanakan amanah dan kuasa yang diberi untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Beri keutamaan kepada kepentingan awam kalau berlaku konflik. Tuan-tuan, tanggapan atau tafsiran berkaitan integriti pejabat ini cukup jelas. Siapa lagi yang kita mau tujukan untuk kita beri perkhidmatan yang terbaik? Benar, mereka juga layak. Diri kita sendiri layak menerima, keluarga kita juga layak menerima, saudara mara kita layak menerima, sahabat-sahabat terdekat layak untuk menerima. Tapi itu tidak bermakna orang lain yang jauh daripada kita tidak layak menerima perkhidmatan yang terbaik. Bayangkan kalau orang yang jauh itu sebenarnya orang yang dekat dengan kita, cuma kita tidak mengenali mereka.
Cuba tuan-tuan berada di tempat mereka. Tuan-tuan, sering saya katakan, dalam isu mengutamakan kepentingan awam berbanding kepentingan sendiri, mengapa ini perlu? Senang saja, analogi yang paling mudah. Siapakah orang awam? Dan siapakah diri kita? Siapakah saudara-saudara kita? Compare dengan orang awam tersebut. Ya. Sebenarnya orang awam itu, dalam konteks awam itu adalah termasuk diri kita, termasuklah keluarga kita, termasuklah saudara mara dan sahabat-sahabat kita. Itulah dia konteks awam. Maknanya di sini, kalau kita mengutamakan kepentingan awam, segala kebaikan yang dapat daripada perkhidmatan itu akan diterima secara menyeluruh kepada anggota perkhidmatan. Menyeluruh kepada semua orang awam, termasuklah diri kita, keluarga kita, saudara mara kita. Tetapi kalau kita mengutamakan kepentingan itu kepada saudara mara kita ataupun orang terdekat dengan kita saja, maka orang-orang awam yang lain tidak akan mendapat keuntungan atau kelebihan daripada perkhidmatan tersebut. Sebab itu dalam konteks integriti perkhidmatan awam, integriti pejabat awam, maka amanah dan kuasa perlu dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan awam, bukan kepentingan diri sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, saya masuk kepada aku janji yang keempat. Apa dia? Yaitu tidak akan berkelakuan yang mungkin menyebabkan kepentingan pribadi bercanggah dengan tugas awam. Tuan-tuan, kalau tadi yang ketiga, dia mengatakan membelakangkan tugas awam untuk kepentingan pribadi, yang ini pula mengatakan mungkin menyebabkan kepentingan pribadi bercanggah dengan tugas awam. Nampak hampir sama kan? Tapi sebenarnya ada perbezaan. Contoh, meminta menerima hadiah kerajaan daripada individu yang mempunyai kepentingan diri sendiri, ya, yang ada kepentingan terhadap tugas kita sendiri. Orang itu ada kaitan dengan tugas kita, tapi kita meminta hadiah, meminta apa-apa kerajaan dan sebagainya. Atau bila diberi kita menerima, walaupun sebenarnya pemberian, permintaan atau penerimaan itu sebenarnya tidak bermaksud berkenaan dengan tugas kita, atau tidak bermaksud bahwa kita akan melakukan tugas demi kepentingan orang tersebut. Tetapi kerana mungkin ada hubungan kawan dan sebagainya sebagai satu penghargaan atau tujuan-tujuan yang lain. Yang ini biasa kita dengar, memohon sumbangan untuk sukaneka, sumbangan untuk majlis makan malam dan sebagainya daripada orang-orang yang ada kaitan dengan kita. Bayangkan, hari ini dia memberi, esok agak-agak adakah dia akan berdiam diri? Atau mungkin pemberiannya hari ini akan menjadi alasan untuk dia memohon supaya suatu perakuan atau permohonannya itu mendapat keutamaan. Ini yang kita mau elakkan, supaya jangan berlaku dan jangan kita terperangkap di dalam satu budaya yang boleh membawa kita kepada kancah rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Aku janji yang keempat ini jelas, jangan katakan membelakang tugas awam, tapi berkelakuan yang mungkin membelakangkan atau mungkin menyebabkan kepentingan pribadi kita bercanggah tugas awam itu sendiri sudah menjadi satu kesalahan. Contoh yang kedua, melakukan pekerjaan luar yang berkaitan dengan tugas awam. Tuan-tuan, dalam keadaan ekonomi yang agak meruncing pada ketika ini, kita tidak nafikan ada antara yang memerlukan tambahan kewangan, tambahan pendapatan, maka mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan luar. Tapi tahukah tuan-tuan, setiap pekerjaan luar perlu mendapat kebenaran daripada Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri. Tidak kira apapun pekerjaannya, selagi mana yang mendatangkan hasil, ia perlu mendapat kebenaran khas. Dan perkara ini termaktub di dalam peraturan-peraturan pegawai awam. Bagaimana pula dengan pekerjaan-pekerjaan melalui media sosial? Ya, itu juga termasuk dalam pekerjaan luar. Selagi mana ia mendatangkan hasil wang ringgit. Apatah lagi pekerjaan yang ada kaitan dengan tugas. Mungkin anda seorang jurutera, tetapi anda mempunyai lesen perniagaan yang berkaitan dengan pembangunan, yang berkaitan dengan kejuruteraan. Itu juga melibatkan satu pelanggaran pada aku janji. Mungkin anda orang yang boleh berniaga, membuat
perniagaan, percetakan contohnya. Di pejabat Anda adalah seorang pembantu tadbir atau pembantu awam yang menjalankan tugas-tugas percetakan di pejabat juga. Bukankah itu boleh mengundang kepada perlakuan membawa balik barang-barang pejabat, dibawa balik ke premis Anda untuk digunakan bagi mengurangkan modal perniagaan. Contoh membawa kertas. Atau mungkin ada job-job kerja-kerja printing yang dibuat di pejabat. Itu menyebabkan kita dilarang untuk melakukan pekerjaan luar yang ada kaitan dengan tugas rasmi. Tuan-tuan, ada banyak lagi contoh-contoh dalam pelanggaran aku janji yang keempat ini. Mungkin tuan-tuan boleh melihat sendiri bagaimana perkara ini berlaku dalam persekitaran tuan-tuan, di sekeliling tuan-tuan dalam perkhidmatan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton webinar yang saya kasih sekalian, aku janji yang kelima, yaitu tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh menimbulkan syak munasabah. Syak yang munasabah, bahawa kita telah pun membiarkan kepentingan pribadi bercanggah dengan tugas awam atau tugas rasmi hingga menjejaskan kegunaan kita sebagai seorang pegawai awam. Tuan-tuan, cluenya ialah menimbulkan syak yang munasabah. Perbuatan yang kita lakukan itu apabila dipandang orang lain boleh menimbulkan berbagai persepsi, terutama persepsi-persepsi negatif. Okay. Contoh perbuatannya, ada kes mengesahkan projek siap tanpa membuat pemeriksaan, sedangkan kerja-kerja tidak pun memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Walaupun dalam tindakannya mengesahkan projek tersebut tidak mendapat apa-apa keuntungan pun daripada mana-mana pihak, tapi tindakan mengesahkan projek siap sedangkan projek itu tidak siap, itu sendiri boleh menimbulkan syak yang munasabah. Siapa tahu ketika dia melaksanakan tindakan mengesahkan projek tersebut, siapa yang tahu apa yang berlaku? Hanya dia saja yang tahu. Tetapi orang lain melihat mesti ada sesuatu yang berlaku. Itu pandangan umum, itu pandangan awam. Samalah juga dalam kes lain, apabila seorang penguat kuasa, contohnya, melakukan tangkapan ataupun melakukan rampasan dalam semasa membuat penguatkuasaan melibatkan seseorang, kemudian dalam proses siasatan dan sebagainya dia mengambil kesempatan untuk membuat pinjaman uang daripada orang yang ditangkapnya itu tadi. Benda ini tidak mustahil berlaku. Dan apabila ini berlaku, orang awam yang tahu bahwa dia meminjam daripada orang ditangkapnya ni, orang awam tidak akan fikir itu satu pinjaman, tetapi orang awam itu akan menganggap itu satu habuan untuk pastikan kes orang ditangkap itu ditutup atau tidak diteruskan. Pandangan umum, tindakan meminjam daripada orang yang mempunyai kepentingan dengan tugas kita boleh menimbulkan syak yang munasabah. Apalagi tidak mengelak daripada menerima kerajaan ataupun hadiah yang berharga, yang mahal dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam perkhidmatan awam kita ada peraturan yang menetapkan berkenaan dengan penerimaan hadiah dan kerajaan di dalam peraturan 212 atau 213 Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah, dan ada juga disebut di dalam Perkeliling Perkhidmatan Negeri Sabah bilangan 3 2003 berkenaan dengan penerimaan hadiah dan kerajaan, yaitu mana-mana penerimaan hadiah atau kerajaan yang boleh mempengaruhi seseorang dalam membuat keputusan, sama ada diterima atau diberi oleh pegawai awam yang lain atau isteri atau suaminya atau anak-anak atau ibu bapa pegawai itu atau saudara maranya atau mana-mana wakil bagi pihaknya adalah tidak dibenarkan, sama ada pemberian atau penerimaan itu berkaitan dan tugas itu secara rasmi ataupun tidak, melainkan surat-surat pujian, sempena persaraan atau pertukaran pegawai ke agensi baru yang tidak terkandung di dalam bekas yang berharga atau bernilai. Sekadar surat pujian, ya biasalah kita nampak ada juga yang bagi surat pujian di dalam frame yang cantik.
Tapi boleh kita nilaikan frame itu pada harga yang munasabah. Mungkin tuan-tuan boleh perasan atau pernah melihat ada yang berlaku frame itu diletakkan pula dalam satu casing kaca yang cantik, kemudian diletakkan di dalam satu plate yang berharga, bernilai. Itu yang dikatakan surat pujian yang diletakkan di dalam tempat yang berharga. Yang ini tidak dibenarkan. Tapi kalau sekadar sekeping surat pujian diletakkan dalam frame biasa, tidak menjadi masalah. Apakah isu berkenaan dengan hadiah dan keraian? Isunya ialah sama ada hadiah itu boleh kita terima ataupun tidak. Bolehkah ataupun tidak menerima hadiah daripada orang-orang? Bagaimana kita mau mengelak kalau sekiranya hadiah itu tiba-tiba datang? Contohnya pada musim perayaan, kita ada banyak penerimaan pada musim perayaan. Biasanya orang menghantar, ialah rakyat kita ni, dalam budaya kita ni, kata orang, orang memberi, orang berbudi, kita berbahasa, orang memberi, kita merasa. Sukar untuk kita menolak. Musim perayaan, pemberian yang sebahagian daripada amalan biasa pada musim-musim perayaan. Bagaimana kita mau menerima, bagaimana kita mau menolak. Kita kena lihat pemberian itu atas tujuan apa dan berapa nilai pemberian tersebut. Sama ada ia sepadan atau tidak sepadan dengan occasion yang berlaku, atau tidak sepadan dengan penerimaan kita, dengan keadaan kita. Kita kena lihat dalam Perkeliling Perkhidmatan Negeri Sabah bilangan 3 2003 ada menetapkan pemberian yang sepadan itu sekurang-kurang nilainya adalah suku daripada emolumen atau sekurang-kurangnya 500, mana yang lebih rendah. Dan yang tidak sepadan itu pula ialah nilai semasa hadiah itu adalah 500 atau lebih daripada suku emolumen, mana yang lebih rendah. Pokok pangkalnya, apapun penerimaan atau pemberian yang kita terima itu mestilah kita laporkan atau kita isytiharkan kepada ketua jabatan. Ada yang mengatakan, oh, kalau nanti kami isytiharkan ke ketua jabatan, nanti ketua jabatan yang mengambil. Jangan risau tuan-tuan, peraturan tidak menetapkan begitu. Peraturan-peraturan pegawai awam menetapkan ketua jabatan apabila menerima laporan tersebut hendaklah memutuskan sama ada membenarkan pegawai tersebut menyimpan atau menggunakan hadiah tersebut ataupun mengarahkan hadiah tersebut dikembalikan kepada pemberinya. Itu sahaja. Peraturan tetap peraturan, terima hadiah perlu dilaporkan, perlu diisytiharkan. Tuan-tuan, bahagian kelima atau aku janji yang kelima telah pun kita bincangkan. Saya berharap perkara ini mungkin nampak ringan, tapi saya yakin ia mempunyai kesan yang sangat-sangat besar kalau ia tidak diambil berat, kalau ia tidak diamalkan dengan sempurna dalam perkhidmatan kita. Baiklah tuan-tuan, saya bawa tuan-tuan kepada aku janji yang seterusnya. Apa dia aku janji yang seterusnya? Aku janji yang keenam, tidak akan menggunakan kedudukan sebagai pegawai awam untuk faedah pribadi atau untuk faedah diri sendiri. Bagaimana kita menggunakan kedudukan awam ini atau menggunakan kedudukan sebagai pegawai awam ini? Apakah yang dimaksudkan menggunakan kedudukan sebagai pegawai awam ini? Kita lihat beberapa contoh-contoh yang ada berlaku di dalam persetaraan kita. Pertama, menggunakan peralatan, menggunakan kenderaan, menggunakan apa-apa juga kemudahan yang disediakan oleh jabatan untuk tujuan rasmi, tetapi kita gunakan untuk tujuan pribadi. Ada jabatan yang menyediakan perkhidmatan, contoh kenderaan yang sedia untuk kegunaan rasmi jabatan, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Tidak jadi masalah kalau pegawai tersebut adalah pegawai yang diberi kemudahan secara khas di bawah Perkeliling untuk menggunakan kenderaan secara pribadi. Tetapi dalam konteks keseluruhan anggota perkhidmatan awam tidak ada yang mendapat kebenaran kecuali ketua jabatan atau pegawai-pegawai tentu yang telah pun ditetapkan. Apa berlaku? Ada driver yang bawa pulang kereta, ada kerani yang bawa pulang kereta, ada kerani yang menggunakan kereta untuk mengambil anak, mengantar istri dan sebagainya. Ini yang berlaku. Pembaziran minyak kendaraan, pembaziran yang berlaku di situ. Dan ada satu kes lagi yang pernah saya lihat.
Pemandu membawa kenderaan untuk bercuti ke satu tempat percutian. Kenderaan rasmi jabatan. Pemandu tersebut tidak ada kebenaran rasmi pun menggunakan kenderaan pada hujung minggu atau pada waktu musim cuti. Tetapi bagaimana ini boleh berlaku? Tanpa kita sadar, perkara ini sudah menjadi seolah-olah kebiasaan. Sedangkan peraturan sudah jelas menghalang kereta selepas digunakan pada jam 5 hendaklah dihantar ke pejabat dan tidak dibenarkan dibawa balik. Tetapi berlaku sebaliknya. Ini yang dikatakan menyalahgunakan kedudukan sebagai pegawai awam. Kita sebagai pemandu, kita punya akses, sebenarnya bukan pemandu pun, tapi punya akses untuk membawa kenderaan, kita gunakan kenderaan untuk kepentingan pribadi. Itu baru satu contoh. Ada contoh lain lagi, menggunakan pengaruh atau kuasa, kedudukan atau pangkat untuk mengarahkan seorang melakukan suatu perkara yang bercanggah dengan peraturan. Kita sebagai penyelia, kita ada kuasa, kita ada pengaruh. Kita gunakan pengaruh kita itu untuk mengarahkan pegawai melakukan sesuatu. Contoh, arahkan pegawai tersebut untuk mengambil anak kita dari sekolah. Arahkan pegawai tersebut untuk mengambil wang rasuah daripada pihak yang lain sebagai orang tengah. Ini semua perkara-perkara yang sepatutnya tidak berlaku kalau kita mengamalkan aku janji yang ke-6 ini. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak lagi contoh-contoh lain. Satu lagi contoh yang ingin saya kongsikan, yaitu menggunakan pengaruh atau kuasa untuk melantik istri, anak, saudara-saudara dalam perkhidmatan, sama ada perkhidmatan awam maupun perkhidmatan-perkhidmatan yang lain, atau melantik mana-mana pemegang lesen perniagaan, pembekal untuk membekalkan perkhidmatan, memberi perkhidmatan dalam agensinya. Penyalahgunaan kedudukan ini boleh menjejaskan kredibiliti sebuah agensi awam. Tuan-tuan dan puan-puan, tanya diri kita, adakah kita telah melaksanakan tugas kita dengan mengamalkan prinsip-prinsip di dalam aku janji ini? Baiklah tuan-tuan, 6 aku janji dari pertama sampai ke-6. Yang ke-7 adalah tidak akan berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh memburuk dan mencemarkan nama perkhidmatan awam. Apakah dia? Persoalan imej atau nama baik perkhidmatan awam merupakan suatu perkara yang penting kerana ianya sering dikaitkan dengan keutuhan dan kecekapan sebuah perkhidmatan. Oleh itu menjadi kewajaran setiap pegawai awam agar menjaga dan memelihara nama baik perkhidmatan awam supaya sentiasa dipandang bersih bukan saja oleh rakyat jelata tetapi juga oleh pelabur-pelabur asing. Tuan-tuan, imej adalah satu perkara yang penting untuk kita jaga. Dalam konteks perkhidmatan awam, imej perkhidmatan awam itu akan membawa kepada imej sebuah kerajaan. Sebuah kerajaan yang punya imej yang baik akan membuka mata dan peluang kepada pelabur-pelabur dari luar sana untuk meningkatkan kepercayaan, membawa pelaburan mereka masuk ke dalam sebuah kerajaan untuk melabur dalam sebuah negara maupun negeri. Dan ini adalah keperluan yang kita tidak boleh elakkan bagi meningkatkan hasil dalam sebuah kerajaan, baik persekutuan maupun negeri. Persoalannya ialah sejauh mana kita boleh menjaga imej perkhidmatan awam ini. Sedangkan banyak perkara-perkara yang dikatakan melanggar aku janji ini berlaku dan dilakukan oleh anggota perkhidmatan awam. Bersikap mementingkan diri, tidak menunjukkan sopan dengan orang awam, tidak mesra dengan orang awam. Bagaimana kita boleh menunjukkan satu perkhidmatan yang baik kepada orang awam yang boleh meningkatkan kepercayaan awam kalau kita sendiri tidak mesra kepada orang awam? Soal sopan santun, etika pegawai, apatah lagi semasa kita memakai kenderaan jabatan. Dan pernah satu ketika saya pernah terbaca di dalam FB, sebuah kereta kerajaan digambar dimasukkan dalam FB dengan caption
menyatakan bahawa pemandu tersebut hampir menyebabkan kemalangan orang lain. Apakah yang dibawa oleh mesej ini? Mesej ini telah menimbulkan berbagai reaksi awam, termasuk pegawai-pegawai kerajaan di dalam laman FB tersebut, yang membawa kepada imej yang negatif sebuah jabatan kerajaan disebabkan oleh kenderaan tersebut mempunyai lambang yang jelas, yang semua orang kenal jabatannya. Bayangkan setitik, orang kata setitik ni, kerana setitik inilah rosak susu sebelanga. So ini isu berkenaan dengan imej, kepentingan menjaga imej jabatan. Ada lagi yang lebih besar. Apa dia? Kekitaan awam terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Wow. Kita semua tahu dadah adalah musuh negara. Bukan saja di dalam konteks kenegaraan, dalam konteks negeri, dalam konteks undang-undang, malah di dalam peraturan pegawai awam, peraturan 211 pun menyatakan dadah adalah dilarang penggunaannya oleh mana-mana anggota perkhidmatan awam. Ini jelas dinyatakan. Malah dalam peraturan 211 juga dengan jelas menyatakan mana-mana pegawai yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah, sama ada ia ditangkap, disabit bersalah di mahkamah jenayah atau diperintahkan di dalam menjalankan kuarantin atau menjalankan pemulihan, adalah salah selagi mana penggunaan dadah itu telah disahkan oleh doktor yang berdaftar dengan Kementerian Kesihatan. So jelas peraturan 211, apakah kesannya pada pegawai yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah? Tidak lain tidak bukan peraturan 211 dalam sub peraturan 2, jika didapati boleh dikenakan tindakan tata tertib dengan tujuan buang kerja. Atau di bawah peraturan 211 sub peraturan 3 menyatakan pegawai boleh ditamatkan perkhidmatan demi kepentingan awam, sama ada konteksnya ditamatkan perkhidmatan demi kepentingan awam atau konteksnya dibuang kerja. Kedua-duanya akan menyebabkan Anda kehilangan pekerjaan. Tuan-tuan, suka saya kongsikan pengalaman dalam pengurusan tata tertib ini. Ada beberapa kes yang kita lihat yang terlibat dengan dadah, sudah hampir bersara, tetapi terkantoi, ditangkap dan disabit bersalah, akhirnya dibuang kerja. Bayangkan perkhidmatan berpuluh tahun tersia-sia begitu saja. Apa yang didapat? Walaupun tarafnya berpencen, tetapi setelah dibuang kerja, taraf berpencen itu tidak memberi apa-apa makna. Akhirnya peluang pekerjaan yang ada, peluang berpencen yang ada tersia begitu saja dan hilang, tidak ada makna. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton webinar integriti yang saya kasih sekalian, aku janji yang ke-8 adalah tidak akan membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan luar atau memajukan apa-apa tuntutan, sama ada tuntutan diri sendiri maupun pegawai yang lain, yang mana tuntutan ini adalah berhubung dengan perkhidmatan awam. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai anggota perkhidmatan awam adalah wajar untuk kita memberi keutamaan dan kepercayaan kepada pengurusan dalam perkhidmatan awam. Membawa pengaruh luar ke dalam perkhidmatan awam, ke dalam satu urusan dalam perkhidmatan awam, boleh menjejaskan reputasi dan keberkesanan dalam proses membuat keputusan dalam perkhidmatan itu sendiri. Contoh perbuatan yang melanggar peraturan ini ialah meminta orang kenamaan, mempengaruhi jawatan kuasa, kenaikan pangkat, atau membuat apa-apa perkara yang berkaitan dengan soal pertukaran dan penempatan pegawai. Ini boleh menjejaskan keputusan yang boleh membawa kepada isu-isu yang berkaitan dengan tugas dalam perkhidmatan awam. Keperluan kenaikan pangkat, keperluan penempatan seseorang pegawai dari sebuah jabatan-jabatan bukan untuk tujuan sekadar pertukaran biasa, tapi pasti mempunyai maksud dan tujuan demi untuk memperkasakan sebuah perkhidmatan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebarang masalah dihadapi oleh seorang pegawai seharusnya diurus dan diselesaikan mengikut saluran rasmi yang telah pun tersedia. Tidak ada pihak lain yang lebih layak
dan sesuai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi semasa menjalankan tugas rasmi. Selain daripada pegawai awam yang telah pun diamanahkan dengan tanggungjawab tersebut, kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan awam banyak bergantung pada kemampuan pegawainya dalam menggunakan keperluan dan masalah mereka mengikut saluran yang betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan arti kata lain, jentera pentadbiran awam akan berjalan lancar tanpa campur tangan atau tekanan oleh pihak luar. Justru penggunaan pengaruh luar juga boleh memberi gambaran seolah-olah kepimpinan dalam perkhidmatan awam ini tidak mampu dan tidak cekap dalam menangani apa-apa masalah yang dihadapi oleh warganya. Justru dengan menggunakan pengaruh luar menunjukkan bahwa pegawai terwabit tidak mempunyai keyakinan terhadap kemampuan sistem pengurusan yang terdapat dalam perkhidmatan awam untuk menyelesaikan masalah dihadapinya. Perlu kita ingat, peraturan pegawai awam telah menetapkan membawa pengaruh luar adalah satu kesalahan dalam perkhidmatan awam. Pegawai yang cuba menggunakan pengaruh luar dalam memajukan apa-apa tuntutannya boleh dianggap telah melakukan kesalahan tertib dan boleh diambil tindakan tata tertib. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita sudah sampai ke penghujung aku janji yang ke-9, yaitu tidak akan engkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh disifatkan atau ditafsirkan sebagai engkar perintah. Tuan-tuan dan puan-puan, suatu arahan yang dikeluarkan mempunyai tujuan yang tertentu, mempunyai maksud yang tertentu. Apa-apa arahan atau perintah yang dikeluarkan oleh kerajaan adalah semata-mata untuk kepentingan awam pada seluruhnya, bukan untuk kepentingan pribadi. Justru kita sebagai ejen perkhidmatan awam, sebagai anggota perkhidmatan awam, menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan apa-apa arahan yang dikeluarkan kerana dilaksanakan dengan sempurna, kerana arahan dikeluarkan itu adalah untuk memastikan apa-apa agenda kerajaan dapat dilaksanakan mengikut keperluan dari semasa ke semasa. Dan kita sebagai anggota perkhidmatan awam perlu untuk melaksanakan arahan tersebut bagi memastikan agenda tersebut sampai kepada mereka yang dimaksudkan. Apakah contoh-contoh perbuatan yang boleh dikatakan melanggar ataupun melakukan ingkar perintah ini? Contohnya membantah, melawan pegawai atasan, apa-apa arahan pegawai atasan tidak dilaksanakan dengan betul, tidak dilaksanakan dengan sempurna, dengan sengaja menindakkan apa-apa arahan, enggan atau tidak mau mengikut atau menjalankan arahan-arahan, sama ada arahan tersebut secara lisan atau arahan daripada pegawai kanannya yang berhubung dengan tugas rasminya. Cubalah tuan-tuan bayangkan, setiap suatu agenda pasti memerlukan penurunan tugas daripada seorang pegawai kepada pegawai yang lain bagi memastikan setiap tugas itu mempunyai pecahan mengikut kepakaran atau kemahiran pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Bayangkan jika ada pegawai yang enggan melaksanakan tugas yang telah diturunkan untuk dilaksanakan, bagaimanakah proses ataupun hasil kepada tugas hakiki tersebut? Sekiranya ada di antara tugas-tugas kecil yang lain itu tidak dapat dilaksanakan, maka ini sudah pasti akan menjejaskan apa-apa perkara yang telah pun ditetapkan dalam suatu agenda, dan ini sekaligus boleh menggagalkan kepada sebuah agenda, apatah lagi yang melibatkan agenda yang besar kerajaan. So, pegawai yang gagal melaksanakan ataupun melakukan amalan yang sepatutnya dilaksanakan di bawah aku janji yang ke-9 ini boleh dianggap sebagai telah melakukan kesalahan tata tertib, dan ingkar perintah boleh diambil tindakan tata tertib. Apa lagi kesalahan yang lain? Contoh, dengan sengaja melanggarkan arahan kerajaan ataupun pekeliling telah dikeluarkan. Contoh arahan membuat aku janji. Ada pegawai yang tidak membuat aku janji, tapi setakat ini saya belum jumpa lagi lah. Tidak mustahil satu hari nanti kalau ada yang mungkin sudah beranggapan aku janji ini sudah tidak begitu relevan, sedangkan ia masih diperlukan.
mungkin adakan pegawai yang akan menganggap tidak ada keperluan aku janji dan tidak mau melaksanakan aku janji, maka beliau boleh dianggap sebagai melanggar arahan, karena arahan buat aku janji telah ditetapkan sebagai arahan tetap di bawah peraturan-peraturan pegawai awam. Enggan melapor diri jabatan baru walaupun telah diarahkan. Maka pernah ada orang diarahkan berpindah, dia protes tidak hadir bertugas. Ini cukup dahsyat. Bukan saja dia ingkar perintah, tapi dia telah melakukan kesalahan lain, tidak hadir bertugas. Nah, tuan-tuan, jelas sekarang 9 aku janji ini adalah perkara yang perlu untuk kita laksanakan. Dan harus kita sedar bahawa aku janji yang terkandung di dalam jadual pertama ini adalah perkara-perkara yang menjadi teras kepada pengukuhan integriti kita dalam melaksanakan tugas. So, tuan-tuan, 9 aku janji. Yang pertama, menumpukan tak setia dan kebaktian yang tidak berbelah bagi kepada Yang di-Pertuan Agong, Yang di-Pertuan Negeri, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, negara Malaysia dan negeri. Yang kedua, berkaitan dengan akan sentiasa melaksanakan tugas dengan cermat, bersungguh-sungguh, cekap, jujur, amanah dan bertanggungjawab. Aku janji yang ketiga, tidak akan membelakangkan tugas awam kerana kepentingan peribadi. Aku janji yang keempat, tidak akan berkelakuan yang mungkin menyebabkan kepentingan pribadi bercanggah dengan tugas awam. Aku janji yang kelima, tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh menimbulkan syak yang munasabah bahawa seorang pegawai itu telah membiarkan kepentingan pribadinya bercanggah dengan tugas awamnya hingga menjejaskan kegunaannya sebagai pegawai awam. Aku janji yang keenam, tidak akan menggunakan kedudukan sebagai pegawai awam untuk faedah diri sendiri. Aku janji yang ketujuh, tidak akan berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh memburukkan dan mencemarkan imej perkhidmatan awam. Aku janji yang ke-8, tidak akan membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan luar bagi memajukan tuntutan, sama ada tuntutan sendiri ataupun tuntutan orang lain yang berhubung dengan tugas awam. Dan aku janji yang ke-9, tidak akan ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan sebagai ingkar perintah. 9 aku janji ini akan terus menjadi nadi kepada kita dalam melaksanakan tugas setiap hari. Ini adalah pegangan, ini janji kita, tanggungjawab kita, laksanakan tugas kita dengan prinsip 9 aku janji ini. Insya Allah, aku janji ini kita jaga, integriti kita pun akan terlaksana dengan lebih baik dalam kita melaksanakan tugas. Tuan-tuan, sebelum saya mengakhiri ceramah ini, bersama kita tonton video yang akan ditayangkan selepas ini. Rolet.